Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berhormat Datuk Seri Dr. Adham Maba, Menteri Kesihatan Malaysia, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan yang sekalian. Setakat hari ini kita telah mencatatkan 13,789,736 orang yang mendaftar untuk menerima vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kita telah berjaya memberi bilangan vaksin sebanyak 4,490,270, yang mana 3,132,304 telah menerima satu dos dan 1,357,966 telah lengkap menerima dua dos. Status pelaksanaan PIK Fasa 2. Pendaftaran bagi Fasa 2 program imunisasi kebangsaan telah mencapai 4,251,790 individu, mana seramai 2,458,432 adalah warga emas. Setakat ini sehingga up to 18th of June, jumlah penerima vaksin yang telah mendapat dan dijadualkan janji temu daripada Fasa 2 adalah 2,437,168 individu. Bilangan warga emas yang telah menerima vaksin pula adalah 1,231,177. Kadar keseluruhan vaksinasi negara harian terus meningkat dan tidak banyak menurun pada hujung minggu yang lepas, di mana ia masih lagi mencatatkan di atas 100,000 dos sehari. Purata dos yang diberi bagi minggu lepas antara 7 hingga 13 Jun adalah 130,842 dos sehari. Ini adalah peningkatan daripada 94,481 dos sehari purata pada minggu sebelumnya. Bagi pembekalan vaksin untuk minggu ini, kita akan menerima bagi Pfizer sebanyak 1,333,800 dos akan tiba dan diagihkan pada minggu ini sehingga awal Julai, iaitu 444,600 dos diagihkan antara 16 hingga 18 Jun. Sama unit yang kuantiti yang sama daripada 23 hingga 25 Jun, dan kuantiti yang sama pada antara 30 Jun hingga 2 Julai. Manakala status pengedaran vaksin keseluruhannya adalah seperti berikut. Sejumlah 5,955,092 dos vaksin telah diedarkan ke seluruh negara, dan pecahan mengikut jenama vaksin adalah seperti berikut. 1,674,142 dos daripada CoronaVac ataupun Sinovac, 3,632,850 dos vaksin Comirnaty ataupun Pfizer, dan 648,100 dos daripada vaksin AstraZeneca. 5 negeri yang tertinggi dalam pengedaran vaksin mengikut negeri adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 902,690 dos, Selangor 868,230 dos, Sarawak 697,736 dos, Johor 547,280 dos, dan Sabah 503,590 dos. Senarai lengkap akan kita edarkan kepada media untuk rujukan nanti. Bagi vaksinasi untuk wartawan media telah bermula pada hari Rabu yang lepas. Sehingga hari ini kita telah berjaya memenuhi sekitar 250 vaksinasi bagi petugas media daripada kira-kira 5,000 nama yang telah disenaraikan di seluruh negara. CITF dalam proses memberikan janji temu kepada petugas dalam senarai tersebut, termasuk mereka yang akan membuat liputan kesukan Olimpik di Tokyo pada hujung Julai nanti.
Hari ini kita mula memberi vaksinasi kepada lebih 38 petugas media daripada 47 petugas agensi tempatan dan antarabangsa yang akan membuat liputan di Olimpik Tokyo bagi mendapatkan suntikan dos pertama di MyTech dengan bantuan Persatuan Penulis Sukan Malaysia ataupun SAM. Selebihnya bagi petugas yang telah mendapatkan suntikan dos pertama seperti AstraZeneca, CITF akan mengatur janji temu agar dos kedua mereka dapat sempat diberikan sebelum mereka berangkat. Selepas kumpulan 100 wartawan menerima vaksin pada minggu lepas di Dewan Seroja Putrajaya, seramai 123 petugas di Perak juga telah menerima suntikan dos pertama mereka pada Jumaat lalu. Setakat hari ini sebanyak 700 janji temu telah diberikan kepada petugas media di seluruh negara untuk dos pertama vaksinasi COVID mereka, dan akan lebih banyak janji temu dikeluarkan dalam minggu ini. CITF juga perlu mengimbangi keperluan vaksinasi rakan-rakan media kita dengan keperluan fasa 2, iaitu golongan warga emas, golongan kurang upaya dan golongan komorbid. Hari ini satu lagi pusat pemberian vaksin mega dibuka di negeri Selangor, iaitu di Mines International Exhibition and Convention Centre di Seri Kembangan. Telah bermula beroperasi pada jam 9 pagi tadi sehingga 8 malam setiap hari. Bagi memastikan kelancaran program pada hari pertama dengan kepatuhan kepada prosedur SOP yang ketat sepanjang tempoh pandemik, penjadualan jumlah janji temu untuk MIECC pada hari ini adalah dihadkan kepada 4,900 daripada kapasiti penuh, iaitu 8,000. Jumlah ini akan ditambah secara berperingkat dalam masa terdekat. Protect Health Corporation akan menguruskan PPV MIECC ini dengan HCO daripada sektor swasta. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan orang ramai yang mempunyai janji temu di mana-mana PPV Mega terutamanya, jangan datang terlalu awal. Kalau boleh datang 30 minit sebelum waktu janji temu adalah memadai, kerana kita nak elak daripada berlakunya kesesakan di PPV kita. Pembukaan MIECC menjadikan 6 PPV secara keseluruhan yang telah beroperasi dalam usaha kerajaan untuk menyegerakan fasa 2 PIK. Secara keseluruhannya seramai 30,000 orang boleh divaksinasi setiap hari melalui 6 PPV tambahan ini. Saya juga ingin umumkan bahawa kita telah aktifkan fasa 4 PIK kita, iaitu fasa kawalan wabak. Dan ini adalah keputusan yang telah dibuat bersama oleh JKJAB, dan kita telah mula dengan kawasan-kawasan industri yang beroperasi sewaktu PKP. Oleh yang demikian, kita akan mula dengan beberapa sektor-sektor industri pada minggu ini, di mana satu usaha PPV industri akan diselaraskan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, terutamanya bagi sektor perkilangan yang beroperasi sewaktu PKP. Selepas itu kita akan buka PPV industri di sektor-sektor lain, termasuklah sektor pembinaan, sektor peladangan, dan seterusnya sektor peruncitan dan juga sektor hospitality. Dan perkara ini akan kita gerakkan secara berperingkat untuk memastikan bahawa sektor-sektor yang beroperasi sewaktu PKP dapat diberi perlindungan melalui vaksinasi kita. Pada ketika ini, fasa kawalan wabak melibatkan sektor ekonomi kritikal yang menjadi asas tulang belakang kepada pembangunan ekonomi kita. Tindakan ini penting untuk kita mengimbangkan hidup, lives and livelihoods. Jika kita lihat pada data COVID-19 harian juga, setakat semalam, sebanyak 11 kluster baru tempat kerja yang dilaporkan daripada 15 kluster baru keseluruhan yang melibatkan bilangan kes aktif sehingga hampir 200 kes. Sebab itulah kita telah buat keputusan untuk memastikan bahawa fasa kawalan wabak ini diterapkan secepat mungkin di kalangan kluster-kluster ataupun di kalangan industri, untuk memastikan bahawa kluster tempat kerja dapat kita kawal untuk membendung penularan wabak COVID-19. Dengan ini saya jemput Yang Berhormat
Datuk Seri Dr. Hadam untuk menyampaikan ucapan beliau. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Mosdi YB Khairy Jamaluddin dan para pengamal media. Saya melaporkan kes-kes daripada National Institute of Health MOH untuk minggu epidemiologi ke-23, iaitu daripada 6 hari bulan Jun hingga 12 Jun yang lepas. Bagi kes harian, pada 12 Jun kita telah pun melaporkan kes yang berlaku sebanyak 652,204 kes-kes kumulatif. Dan untuk Epic Week ke-23, terdapati kes yang direportkan pada minggu Epic ke-23 ialah 41,630 kes. Bermakna pada Epic Week ke-23 average ataupun purata 5,947 kes sehari. Ini telah pun memperlihatkan bahawa terdapat 20% pengurangan kes-kes harian yang dilaporkan berbanding dengan minggu Epic ke-22. Dan pengurangan kes yang telah pun dikesan sejak minggu Epic ke-21 hinggalah ke minggu Epic ke-23, iaitu 2 minggu lepas. Bagi kes-kes aktif, kita telah pun melaporkan pada 12 Jun 76,247 COVID case aktif yang telah dilaporkan, yang ini mewakili 11% daripada total cumulative case yang berlaku dalam negara kita. Dan pada minggu Epic ke-23, aktif case yang telah pun dilaporkan secara purata ialah sebanyak 81,461 case aktif. Dan ini juga telah menunjukkan pengurangan dalam purata aktif case dalam negara kita berbanding minggu Epic ke-22, iaitu sebanyak 0.6%. Dan pengurangan aktif case telah pun dilaporkan sejak 1 minggu lepas, iaitu bermula minggu Epic ke-22. Kadar sembuh, kita dapati seramai 572,113 kes sembuh dilaporkan, dan ini merupakan 87,7% daripada cumulative case COVID-19 yang berlaku di negara kita. Kematian pada Epic Week ke-23 sebanyak 3,844 cumulative death ataupun kadar kematian kumulatif dilaporkan, dan fatality rate dilaporkan pada 0.59% ataupun 0.5% pada 12 Jun. Dan pada minggu Epic ke-23, 553 keseluruhan kematian dilaporkan, bermakna purata sehari pada minggu 23 Epic Week 79 kematian berlaku. Dan kita juga dapati bahawa dah berlaku penurunan jumlah kematian yang direport ataupun dilaporkan berbanding minggu Epic ke-22, iaitu sebanyak 13,7%. Dan kita dapati sejak seminggu yang lepas, kes-kes yang dilaporkan meninggal dunia telah berkurangan. Untuk perkara yang berkaitan dengan kes di ICU dan yang memerlukan bantuan pernafasan, untuk kes ICU pada 12 Jun 914 kes yang dilaporkan berada di ICU, dan untuk minggu Epic ke-23 905 purata kes ICU dilaporkan, yang ini telah menunjukkan sebanyak terdapat 3,9% kenaikan kes-kes di ICU berbanding minggu Epic ke-22. Dan peningkatan kes di ICU telah pun dikesan sejak minggu Epic ke-11 dahulu. Kes-kes yang memerlukan bantuan pernafasan, iaitu ventilator, pada 12 Jun 459 kes di ICU yang memerlukan ventilator, dan untuk minggu Epic ke-23 454 kes secara purata di ICU menggunakan ventilator
ventilator pada FPP 23. Ini melihatkan terdapat 4,1% penambahan ataupun penumpukan kes-kes yang menggunakan ventilator berbanding minggu FPP ke-22. Untuk kes testing capacity ataupun kapasiti ujian yang telah kita laksanakan sehingga 12 Jun 13,210,455 ujian dilaksanakan, dan pada minggu FPP ke-23 sejumlah 629,854 ujian dilaksanakan yang memperlihatkan sebanyak 89,985 ujian secara purata dilaksanakan dalam minggu FPP ke-23, dan ada penurunan sedikit berbanding minggu FPP ke-22 berbanding ujian pada minggu FPP ke-23 sebanyak 11%, dan positivity rate untuk minggu FPP ke-23 ialah 6,6%. Ini telah menunjukkan terdapat 0,7% pengurangan positivity rate berbanding minggu FPP ke-22. Untuk infectivity rate ataupun R value, R0, kita telah melaporkan bahawa pada masa ini RT di Malaysia pada 12 Jun dan telah pun dilihat menurun sejak 29 Mei yang lalu, iaitu direkodkan pada 0.9 pada 12 Jun, dan RT pada minggu ke-23 FPP week terdapat 1.5% pengurangan. RT value 1 dan ke atas menunjukkan bahawa ada potensi yang itu transmisi berlaku berterusan dan juga mungkin ada resurgent of case. Sebab tu RT value less than 1 sangat penting untuk kita laporkan, kerana dia akan membantu kita membuat persiapan dan juga melaksanakan tanggungjawab public health dalam mengatasi mengurus wabak COVID-19. Akhir sekali berkaitan dengan kluster, pada 12 hari bulan Jun terdapat 2,462 kluster secara kumulatif dilaporkan, dan 761 adalah currently aktif, ataupun yang sekarang ini 791 kluster masih aktif. Dan kita lihat daripada laporan minggu FPP ke-22 berbanding 23, terdapat 8,6% kenaikan aktif kluster, iaitu sebanyak 60 kes kluster, 60 kluster peningkatan berbanding FPP ke-22. Dan pada minggu FPP ke-23 sebanyak 94 kluster diumumkan tamat. Untuk itu pada minggu FPP ke-23 sebanyak 154 kluster baru telah muncul. Berbanding dengan minggu FPP ke-22, kita dapati terdapat 4,9% atau 8 kes ataupun 8 kluster penurunan berbanding minggu FPP ke-22. Untuk itu saya ingin menyatakan di sini bahawa berbanding currently ada 761 kluster yang aktif, 107 adalah daripada kluster yang muncul pada minggu FPP ke-23 daripada tempat kerja, iaitu 69.5%, 32 kluster daripada komuniti iaitu 20%, 6 kluster daripada golongan berisiko tinggi iaitu 3 atau 4%, 3 kluster daripada institusi pendidikan iaitu 2%, dan 3 kluster daripada kluster keagamaan, dan juga 3 kluster daripada central detention. Untuk itu saya ingin maklumkan bahawa untuk kluster baru, kategori kluster baru, kluster tempat kerja meningkat daripada 92 kluster pada minggu 22 kepada 107 kluster yang baru. Kluster komuniti menurun daripada 47 kluster minggu FPP ke-22 menjadi 32 kluster pada FPP 23. Institusi pendidikan daripada 10 kluster pada minggu FPP ke-22 menjadi 3 kluster saja. Aktiviti keagamaan
pada minggu EPID ke-22 8 kluster, tapi pada minggu EPID ke-23 hanya 3 kluster. Kumpulan berisiko tinggi pada EPID week 22 4 kluster, tetapi pada EPID week 23 naik pada 6 kluster, dan kluster detention daripada 1 kluster pada EPID week 22 menjadi 3 kluster pada EPID week ke-23. Dan movement control telah pun kita laksanakan dari 1 Jun hingga 14, disambung pada 28 bulan Jun. Saya ingin maklumkan dalam tempoh fasa 1 MCO 3.0 terdapat 287 lokaliti telah pun ditempatkan di bawah PKPD. YB KJ and YB Datuk Sri Dr. Adam. Ishwari here from Malay Mail. Can you two gentlemen hear me? Yes. Okay. I have 3 questions, YB. I'll keep it short, but really need answers for this. First question is for Dr. Adam. Doctor, could you tell us what is the basis for relaxing the MCO once the new cases hit 4,000 or less daily? This is based on Datuk Sri Ismail Sabri's announcement yesterday. He said if cases are 4,000 and below, then the MCO might be reviewed. But wouldn't this be in Malaysia's benefit to actually know the true number of COVID-19 cases in the community instead of security, a false sense of security by under-testing, by extension achieving the 4K and below target, Doctor? Yeah. Okay. Do you want to go on to the questions first or wait until? Okay. Amal, actually. Finish your questions briefly, please. Okay, YBKG, the next question for you. Can I know how many doses will be diverted to the PICAS program? Correct me if I'm wrong, we only have about 3.2 million doses in stock as of June 12. Also on the AstraZeneca doses, we only got 820,000 from COVAX so far. Again, correct me if I'm wrong, but we gave out 1.3 million appointments. So how does that work? Okay. So Doctor first and then YB or vice versa, either way. Ya, seperti saya telah maklumkan pada bidang media 2 minggu lepas, kita telah pun membentangkan metrik risiko tahap-tahap untuk kita laksanakan fasa-fasa MCO 3.0. Saya telah nyatakan tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4 pada sidang media tersebut. Dan antara skop yang kita perlu lihat ialah 2, iaitu penurunan jangkitan berdasarkan insiden kes COVID-19, kematian kes COVID-19 dan kadar positiviti COVID-19, serta melibatkan respon kapasiti tenaga kerja dan hospital. Jadi penilaian risiko dibuat berdasarkan pada 4 tahap, dan kita telah bentangkan bahawa risiko yang kita ambil untuk setiap tahap adalah 8,000 ke atas adalah kawasan di mana kita perlu mengadakan total lockdown, 8,000 ke bawah hingga 4,000, yang itu sekarang kita berada di fasa yang mana kita lakukan MCO 3.0, dan metrik-metrik ini kita gunakan untuk membantu kita merancang supaya kesiapsiagaan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan tindakan-tindakan kesihatan awam yang perlu diambil, termasuklah meningkatkan kapasiti vaksinasi. Okay. Yeah, on the issue for AstraZeneca, we are working to resolve the delivery schedule and we'll have some updates very soon. On the industry, I'll get back to you on the number of doses that we are scheduling for June. Next. Dr. Adam, soalan saya yang pertama, saya ada 2 soalan. Yang pertama, jumlah katil di ICU, dan yang kedua, hari itu Datuk ada nyatakan ada terima laporan mengenai kesan mendarat, and then akan diumumkan mengenai tabung mendarat vaksin dalam masa terdekat. So dah ada keputusan ke, Datuk? Oh ya,
Untuk kesan mudarat memang saya ingin nyatakan di sini bahawa kita telah pun mendapat laporan tentang kesan mudarat susulan imunisasi ataupun EFI sehingga 12 Jun. Bahagian Regulatory Farmasi Negara ataupun NPRA yang melakukan pemantauan ke atas EFI bagi semua vaksin yang terdaftar dan digunakan di negara kita dalam PIX merangkumi pendaftaran ataupun pelaporan daripada Mas Sejahtera ataupun menggunakan data daripada NPRA. Sejak mula PIX sehingga 12 Jun yang lepas, sebanyak seperti mana dimaklumkan oleh YBKJ, sebanyak 4.2 juta vaksin telah pun diberikan dengan 29.3 respon kendiri bagi setiap 1,000 dos telah diterima melalui aplikasi Mas Sejahtera untuk EFI biasa ataupun minor. Kesakitan yang dilaporkan ialah sakitan di tempat suntikan, sakit kepala, keletihan dan juga merupakan kesan adverse yang sering dialami oleh penerima vaksin. Berdasarkan pelaporan sedia ada melalui sistem pemantauan EFI NPRA, sebanyak 2.4 laporan diterima bagi setiap 1,000 dos. Daripada pelaporan ini, hanya 0.09 bagi setiap 1,000 dos vaksin yang diklasifikasikan sebagai serius yang memerlukan rawatan lanjut dan kemasukan ke hospital. Sebilangan besar kes tersebut hanya memerlukan kemasukan jangka pendek ke hospital dan boleh di-discharge setelah pemerhatian dan rawatan yang sesuai diberikan. Dan tabung mudarat vaksinasi COVID-19 memang telah kita sediakan bagi kes-kes yang akan dinilai oleh 3 jatuh ya. Jawatankuasa Pharmacovigilance, Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Teknikal kepada EAFI. Kedua ialah berkaitan dengan apa? Status katil di ICU. Status katil di ICU. Kita telah merekodkan katil ICU di negara kita. Pada ketika ini jumlah katil keseluruhan di ICU adalah sebanyak 1,767 dan bilangan pesakit yang berada di ICU termasuk hospital Angkatan Tentera ialah seramai 1,161 untuk kes-kes COVID-19 probable atau suspected. Dan daripada kedudukan sakit di ICU tersebut, seperti saya maklum tadi, ventilator yang telah digunakan pada pesakit tersebut adalah sebanyak pada hari ini 452 kes yang menggunakan bantuan pernafasan. Jadi ini adalah katil-katil ICU yang digunakan dan kedudukan katil ICU yang telah digunakan setakat ini penggunaannya adalah sebanyak 97%. Just on the question for industry tadi, so for the month of June, we have set aside 30,000 doses for staff, excluding Sarawak, yeah? 30,000 excluding Sarawak. Okay? Okay. Datuk Seri Nawaidi Hasimi dari Sarawak ni. Ya. Soalan pertama untuk Datuk Seri. Datuk Seri, setelah ini kita melihat pada jumlah ujian saringan berkurangan 11% dan adakah itu cukup untuk membuktikan penurunan kes? Yang kedua untuk Datuk Seri juga, kita melihat kepada cadangan awal tahun ini untuk merendahkan harga kit ujian saringan. Adakah perlu untuk kita mengawal harga itu kerana setakat ini walaupun wujud kesedaran rakyat, namun harga di swasta masih lagi mahal. Untuk soalan kepada YBKJ, bagaimana pula tentang kapasiti untuk Khairi YB adalah bagaimana perancangan program vaksinasi di Labuan akan digerakkan memandangkan berlaku peningkatan kes jangkitan COVID-19 di Labuan ketika ini? Okey, terima kasih. Untuk
jumlah ujian yang telah pun saya laporkan tadi untuk Epic Week ke-23. Tetapi kalau kita lihat bilangan ujian masih lagi tahap yang boleh kita terima, kerana ujian RTK antigen dan juga RT-PCR masih lagi average 100,000 bawah 100,000 dalam masa Epic Week tersebut. Cuma pada minggu Epic 23 kita ada saringan dibuat di seluruh negara sebanyak 628,110 yang telah pun dilakukan, dan dia berdasarkan kepada negeri-negeri negeri-negeri yang membuat saringan, negeri yang mempunyai kes-kes insiden tinggi seperti di Selangor, di Johor, di Sarawak. Contoh di Selangor, bilangan saringan saja dibuat adalah sebanyak 147,141 ujian dibuat sepanjang Epic Week ke-23. Sarawak 72,583, Johor 50,605. Keseluruhan ujian dibuat pada Epic Week ke-23 sahaja yang sebanyak 628,110. Seperti yang kita maklumkan sebelum ini, kita ada menggunakan kaedah di mana satu kes positif 10 ataupun ke-30 kes negatif kita uji, dan untuk itu kita masih lagi dalam lingkungan mencukupi membuat ujian COVID-19 di lapangan. Dan soalan kedua adalah berkaitan dengan harga ujian test kit. Kita telah pun menggunakan ordinans darurat untuk menyatakan tentang capping ceiling harga ujian makmal untuk setiap ujian seperti RTK antigen, RT-PCR dan juga RTK antibody. Ujian-ujian tersebut telah pun ada had yang telah pun kita tetapkan. Sekiranya pihak mereka yang membuat ujian mengenakan ujian yang lebih daripada harga yang ditetapkan, mereka perlu itemize apakah harga-harga yang selain daripada ujian makmal yang telah pun ditetapkan. Tetapi kita buka pintu daripada semua pihak untuk membuat aduan ke CPRC ataupun aduan ke SICAP sekiranya berlaku kes-kes di mana harga yang tidak berpatutan dikenakan kepada pelanggan. Dan untuk ujian RTK antigen yang kita akan boleh buat di rumah ataupun sendiri, kita akan umumkan dalam masa terdekat bahawa beberapa test kit RTK antigen saliva yang boleh diuji di rumah boleh digunakan. Proses ini hanya kita menguji di makmal dan juga di hospital untuk penggunaan PKM. On Labuan, kita telah mengadakan perbincangan pagi tadi untuk melihat kepada pengagihan semula vaksin, terutamanya kepada wilayah Persekutuan Labuan, memandangkan kes di sana agak kritikal sekarang ini, dan kita akan mengagihkan 30,000 lebih dos dalam tempoh masa yang terdekat dalam seminggu dua ini kepada Labuan. Dan sekarang ini CITF sedang melihat kepada kapasiti pemberian vaksin di Labuan untuk memastikan bahawa penghantaran 30,000 dos ini dapat disuntik dengan secepat mungkin. But the 30,000 is just a start, because Labuan I think needs almost 60,000. Okey, boleh kita cepatkan sebab sampai okey, ini dah saya nak tanya, ada yang di Twitter ni berkenaan penangguhan janji temu vaksin 14 hingga 18 Jun. Mungkin boleh YB ceritakan sikit, memang merujuk ke penangguhan ni ke macam mana? Macam mana? Sebab ini yang saya kena check sebab baru saya tak tahu pasal ni. Ya? Okey. Okay.
Assalamualaikum, YB. Arifah daripada Kod Blue. Saya ada one question each for each minister. For YB Khairi, can we know what is the current proportion of doses administered by private medical practitioners compared to doses administered by MOH? And what's your projection on this proportion over the next few months with the launch of PICAS, maybe 40-50%? And also, just to confirm, of the 15 ringgit per dose that the government gives to Protect Health, 14 ringgit goes to private medical practitioners and 1 ringgit goes to Protect Health for trading. For Dr. Adham, soalan saya, berapakah bilangan dan peratus kes COVID tahap 4 dan 5 yang telah dilaporkan sejak mula pandemik hingga 13 Jun 2021? Mohon pecahan untuk bulan April, Mei dan Jun juga, Datuk Sri. Bagi datanya offline pun boleh. Satu lagi, berapakah positive rate bagi setiap minggu untuk minggu epidemik 23? Minta non-MOH testing data oleh kerajaan negeri juga. Banyak soalan tu. Data. As of 11th of June, 420,219 doses out of 4,227,550 doses were administered by private medical practitioners registered under Protect Health. That's equivalent to 10%, 10.2% of the total vaccination. Private medical practitioners will contribute to 66,000 doses a day this week. That will increase to 78,000 a day on the 23rd of June. And our projection is that private medical practitioners will be contributing 145,000 doses a day by July. So as far as the payment is concerned, kita bagi RM14 kepada private medical practitioner, RM1 to Protect Health, not just for training but to administer the program. So Protect Health ada tanggungjawab seperti developing the proprietary system, registering the private medical practitioners, payments to private medical practitioners, training, monitoring the vaccination activities, support the development and operation of PPPs. So itu adalah semua kos yang terpaksa ditanggung oleh Protect Health, iaitu syarikat PKM. Terima kasih. Soalan pertama ialah berkaitan dengan dari permulaan pandemik COVID-19 sehingga 13 Jun yang lepas, berapa bilangan dan peratusan COVID-19 tahap 4-5. Okey. Untuk soalan tersebut, kita dapat laporkan di sini bahawa data yang diperolehi daripada CPRC Perkhidmatan Hospital, jumlah bilangan pesakit COVID-19 bagi kategori 4 dan 5 sejak Mac tahun 2020 ya, sehingga 13 Jun 2021 adalah seramai 104,122 kes yang mana dilakukan pada tahap 4 dan 5. 104,122 kes. Untuk kategori 4 dan 5, 3 bulan terakhir yang ditanya tadi, iaitu bulan April, Mei dan Jun, kita telah melaporkan sebanyak 59,895 kes kategori 4 dan 5 yang telah pun dirawat di hospital, dan pecahan kepada kategori tersebut pada bulan April kategori 4 dan 5 6,751 kes, bulan Mei meningkat 30,287 dan bulan Jun sehingga 12 hari bulan 20,857. Keseluruhan pada bulan ini 59,865. Dan bilangan kes yang telah pun kita uji di setiap negeri, biasa bacakan satu-satu lah. Untuk Active Week ke-23 sebanyak 50,605 saringan di Johor dilaksanakan dan 3,298 positif. Ini menunjukkan 6.5 kadar positivity. Kedah 26,779 ujian dilaksanakan, 4.64% kadar positivity. Kelantan uji 24,855, 8% kadar positivity. Melaka 24,994 ujian dilaksanakan, 5.6%. Negeri Sembilan 37,309 ujian dilaksanakan, 10.82%. Pahang 34,209 ujian dilaksanakan,
2.8%. Perak 27,044 ujian dilaksanakan 4.7%. Perlis 992 ujian dilaksanakan 18 kes positif, ini menunjukkan 1.8%. Pulau Pinang 38,763 ujian dilaksanakan 1.372 kes positif, ini 3.5%. Sabah 9,251 4.35%. Sarawak 72,583 kes ujian dilaksanakan 5.96%. Selangor 148,141 ujian dilaksanakan 8.79%. Terengganu 23,450 ujian dilaksanakan 3.45% positivity. Kuala Lumpur 58,755 ujian dilaksanakan 7.2% positivity. Labuan 9,799 13.7% positivity rate. Putrajaya 2,365 ujian dilaksanakan 5.6% positivity rate. Total 629,894 ujian dilaksanakan pada aktiviti 23, 6.61% kadar positivity. Terima kasih. We're going to take just one more question. I'm really sorry for the press. You can send questions to the press secretaries, both Lisa and Bobby, and we'll answer it written. But one more, quick one, yeah? Hi, I have a question. My question is to YBKJ. Some people are saying that they are still being given appointments at PPVs far away from their address, despite making sure that they are putting in the correct address. All this now is by using the interactive help desk on MySejahtera, and we will make adjustments to the PPV location. So that's the quickest fix right now. So saya minta supaya siapa-siapa yang dapat janji temu di tempat yang lain ataupun negeri yang lain membuat permohonan melalui help desk, dan kita akan bagi appointment as soon as possible, as quickly as possible to your nearest PPV. On people who have been sent appointments, this is a manual error. So some people have been we're investigating di mana, tetapi ada manual upload of appointments. Dan apabila itu berlaku, dia tak tengok kepada tarikh pembukaan PPV, dia bagi pada hujung minggu. But anyway, this will be resolved because most PPVs will be operating 7 days a week soon. Okay, thank you everyone. Thank you.